سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim pada malam ini berkenaan dengan jalan golongan yang selamat. Artinya kita cuba nak pakai jalan golongan yang selamat. Rasanya ikhwatul iman kita sampai muka surat yang ke-9. Kita masuk di antara perkara yang ke-9 juga. Golongan yang selamat menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Mereka melarang segala jalan bid'ah yang menghancurkan dan memecah belah ummah, berbuat bid'ah dalam hal agama dan menjauhi sunnah Rasul dan para sahabatnya. Ini ikhwatul iman alamat kepada manhaj golongan yang selamat. Mereka menyeru kepada yang ma'ruf, cegah pada yang munkar. Ada munkar dalam akidah, ada munkar dalam ibadah, ada munkar dalam akhlak. Munkar dalam akidah adalah syirik. Ini ibu bagi segala munkar. Tidak ada kemungkaran yang paling dahsyat melainkan syirik kepada Allah. Ada ma'ruf dalam akidah. Ma'ruf yang paling tinggi dalam akidah adalah tauhid. Tidak ada yang lebih tinggi daripada menegakkan tauhid. Ada munkar dalam ibadah. Munkar dalam ibadah adalah berbuat bid'ah. Ada ma'ruf dalam ibadah, iaitu ittiba'i sunnah fil ibadah. At-tauqif wal itba'. Itu adalah ma'ruf kepada ibadah. Bila kita buat ibadah, kita itba'ur rusul dengan keadaan tauqif, berpuas hati dengan dalil-dalil yang wujud, wal itba' dan mengikut dalil-dalil yang ada. Dan ada ma'ruf di dalam akhlak. Ma'ruf dalam akhlak ialah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bercampur dengan manusia dengan akhlak yang paling baik. Ada munkar dalam akhlak. Apa dia? Iaitu Nabi sebut tentang man saliman nas, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Munkar dalam akhlak ialah apabila saudara kita yang lain terkena jahat lidah dan jahat tangan. Ini munkar yang paling dahsyat. Jadi golongan yang selamat ini sentiasa menyeru kepada yang ma'ruf. Sama ada ma'ruf dalam akidah, ma'ruf dalam ibadah, ataupun ma'ruf dalam akhlak. Kita menyeru. Dan kita mencegah munkar. Munkar dalam akidah, munkar dalam ibadah, dan munkar dalam akhlak. Dan golongan ini adalah golongan yang akan menghancurkan apa sahaja simptom-simptom yang boleh menghancurkan ummah. Quran sebut kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, jangan berpecah belah. Jadi golongan yang selamat ini dia akan hancurkan kesemua jalan-jalan yang boleh kepada tafarraqu, pecah belah. Apa dia? Dia mengajak ummah kepada i'tasim bi kitabillah wa sunnati nabiyih. Ajak ummah berpegang teguh kepada kitab Allah
dan sunnah Rasulnya. Bukan saja perkara itu ikhwan, bahkan mengajak ummah mengenal sunnah Rasul dan para sahabatnya. Mengenal sunnah Rasul dan para sahabatnya. Antum tahu di antara akhlak para sahabat besar ialah apa sahaja yang Nabi buat, dia pun akan pastikan orang buat. Dan yang kedua, mereka akan pastikan pandangan orang kepada sunnah Nabi itu tidak meleset. Tak meleset. Apa saja yang Nabi buat, dia pun akan buat. Apa saja yang Nabi tinggal, dia pun akan tinggal. Dan mereka akan memberi pandangan kepada orang lain terhadap sunnah supaya pandangan itu tidak meleset. Ini sahabat buat. Kita tak ada benda ni ikhwan. Mungkin kita kena usaha kuat. Kita menegakkan sunnah, tapi kita tak memberi pandangan baik orang kepada sunnah. Kita kurang benda tu. Kita tak membawa orang kepada melihat sunnah dengan wajah yang baik. Kita ajak orang kepada sunnah, kita marah orang buat bid'ah, tapi kita tak ada yang kedua, mengajak orang melihat sunnah dengan baik. Dan kita memang kita buat, tapi kita tak mengajak orang. Macam semalam kita belajar Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari semalam kita belajar, kita jumpa satu akhlak Sayyidina Osman. Sayyidina Osman bila sampai di Mina, Sayyidina Osman mentamamkan sembahyang dia. Di Mina Nabi sembahyang qasar. Nabi tak buat jamak, Nabi buat qasar di Mina. Tapi bila sampai Sayyidina Osman buat tamam. Sayyidina Osman buat tamam. Jadi menyebabkan orang tanya pada Sayyidina Osman, awak hang khilaf dengan sunnah Nabi. Nabi buat 2 rakaat di Mina, apa sebab hang buat 4. Tengok bagaimana Osman jawab. Sangat menarik kita belajar semalam. Osman kata apa? Yang 2 pun Nabi buat, yang 4 pun Nabi buat. Aku buat yang 4, aku takut orang terlupa 4 pun sunnah. Subhanallah. Kalau kita macam mana? Kita kira buat 2 aja. Pasal apa? Kita bukan pasal hidupkan sunnah. Tak larat. Tak? Tak larat. Tak larat dengan panas, dengan terik. Lagu tu nak suruh buat 2. Suruh buat 4. Tak mahu. Osman buat 2. Masa satu hari dia buat 4. Supaya orang tidak mencerca yang 4. Cuma di antara 2 yang 4 lebih afdal buat 2. Tetapi jangan sampai yang 4 itu dibuang seolah-olah dia bukan sunnah. Subhanallah. Ini akhlak para sahabat. Yang inilah yang dia sebut di sini, iaitu apa dia ikhwan? Golongan yang selamat mengajak ummah kepada sunnah Nabi dan para sahabatnya. Nabi mengiktiraf perbuatan sahabat termasuk dalam sunnah. Nabi mengiktiraf. Sepatutnya sunnah ni Nabi saja. Tapi Nabi mengiktiraf sahabat buat itu sunnah. Sampai Syekh Nasruddin Al-Albani menyebut, kalau ada seorang sahaja sahabat buat, jangan masukkan dia dalam bid'ah. Walaupun 10 sahabat tak buat, seorang aja buat, jangan masukkan itu bid'ah. Itu bukan bid'ah. Kerana sahabat tidak akan buat bid'ah. Antum tengok, inilah kita katakan perkara yang ke-9, manhaj golongan yang selamat. Yang ke-10, ikhwatul iman, golongan yang selamat mengajak seluruh umat manusia agar berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, agar mereka mendapat pertolongan dan masuk syurga atas anugerah Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin daripada Allah. Ini di antara akhlak ikhwan akhlak golongan yang selamat. Apa tujuan mereka mengajak orang kepada sunnah Nabi? Publicity? Dia pernah gah nama? Tidak. Supaya kita ni pakat-pakat selamat di hadapan Allah. Kita pakat-pakat selamat. Allah sebut dalam ayat dia begitu banyak, ikhwatul iman. Kita jangan membutakan mata dan mata hati. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Berapa banyak ayat macam ni. Wahai orang-orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan Rasul. Ta'alah kamu kepada Allah dan Rasul. Maya pula hadis, Nabi tak sebut nama siapa-siapa. Nabi tak sebut. Bahkan Nabi kenal kita ni. Nabi kenal zaman-zaman akan kita lalui ini. Nabi kenal dah. Imam Khuzai membuat satu kitab nama dia Al-Fitan. Dalam kitab ni Imam Khuzai membawa satu hadis yang sahih.
iaitu tentang alamat-alamat kiamat. Imam Khuzai bawa hadis ini riwayat daripada Imam Ahmad, iaitu diletakkan dunia ni di hadapan Nabi seperti mana diletakkan sebiji telur di atas tapak tangan. Diletak dunia depan Nabi ni, Nabi nampak hal ehwal dunia. Pasal tu dia boleh sebut kiamat lagu tu, kiamat macam ni, tanda itu, tanda ini. Nabi tak hidup zaman kita, tapi Nabi boleh sebut apa yang akan berlaku zaman kita. Dan apa yang Nabi sebut kita jumpa, sahabat tak jumpa, kita jumpa. Subhanallah. Artinya kata Imam Khuzai, Nabi ni dia Allah Ta'ala bagi dia belek dunia. Dia belek dunia. Doa yang dahsyat, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nabi dah tengok dunia dan dia juga tengok akhirat. Dia juga tengok akhirat. Dia tengok akhirat dengan naik Isra Mi'raj. Dia tengok akhirat sampai Allah tunjuk neraka dalam sembahyang dia, bukan mimpi, dalam sembahyang. Dalam mimpi ni banyak kali dah kita buka Riyadhus Salihin, hadis Bukhari dan Muslim. Bagaimana Nabi tengok orang tak sembahyang kena siksa, orang tak keluar zakat kena siksa, orang cakap bohong kena siksa, orang yang zalim orang kena siksa, orang yang berzina macam mana kena siksa. Semua Nabi Allah tunjuk ke Nabi. Nabi dah tengok akhirat luas. Luas. Dalam sembahyang dia tengok neraka, dalam Isra Mi'raj dia tengok neraka, dalam mimpi dia tengok neraka. Dia tengok semua dah. Dia tengok semua dah. Ketika dia tengok semua ni ikhwan, tiba-tiba dia mengangkat nama sahabat dia sebagai sunnah dia. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Kamu kena ikut sunnah aku dan sunnah sahabat aku. Wahad dia boleh sebutkan dalam hadis Muslim, dia kata aku teringin nak tengok saudara-saudara aku. Sahabat kata kami ni bukan saudara-saudara hang ke? Nabi kata dah, antumul ashabi, kamu sahabat aku. Tapi saudara aku ni orang yang tak hidup lah, depa nanti hidup kemudian. Depa hidup kemudian. Sahabat kata hang tak tengok depa, macam mana hang kenal depa saudara hang? Nabi kata aku kenal depa dengan tanda-tanda wudu. Dengan tanda-tanda wudu. Depa basuh muka, muka depa berseri. Depa basuh tangan, tangan depa berseri. Depa sapu kepala, kepala berseri. Depa basuh kaki berseri. Aku kenal. Seperti mana semua kuda hitam, tiba-tiba ada satu kuda hitam yang bertempok-tempok putih. Susahkah aku nak cari? Senang. Artinya Nabi dah tahu dah tentang kita. Kita akan wujud. Bahkan Ibnu Katsir membawa hadis dalam tafsir Ibnu Katsir tentang iman siapa yang kamu heran. Sahabat kata iman malaikat. Nabi kata tak perlu heran dengan iman malaikat, wahyu sampai ke depa dulu. Sahabat kata kami heran dengan iman para anbiya, para nabi, para rasul. Nabi kata tak perlu heran, kerana mereka itu maksum, Allah jaga mereka. Kalau macam tu kami heran dengan iman sebahagian kami. Nabi kata tak perlu, wa ana fikum, aku tengah-tengah kamu. Habis iman siapa yang kami nak rasa takjub? Iaitu iman satu kaum yang mereka akan ada selepas ini. Mereka tak tengok aku dan mereka tak tengok kamu, tapi mereka pegang ajaranku dan ajaran kamu. Subhanallah. Artinya orang-orang yang hidup lepas sahabat mati, termasuklah kita ikhwan. Artinya Nabi tahu dah tentang kedudukan kita ni. Cuma setelah Nabi wafat, Nabi tak tahu banyak mana ikut dia, banyak mana tak ikut dia. Itu dia tak tahu. Tapi kita akan wujud, Nabi tahu. Nabi dah bagi dah alaman-alaman orang-orang yang selamat. Pun demikian Nabi masih sebut perbuatan sahabat dia termasuk sunnah dia. Subhanallah. Kenapa ahlu sunnah, golongan yang selamat ini ikhwan, mengajak orang kepada sunnah Nabi dan sunnah sahabat? Kerana mengharapkan pertolongan Allah untuk masuk syurga. Tak ada benda lain. Tak ada benda lain. Kerana mengharapkan syafaat Nabi di hari akhirat dengan izin Allah, dengan izin daripada Allah, dengan izin daripada Allah. Pasal itu surah Kahfi yang kita nak baca malam ni dia sebut faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang nak jumpa Allah, falyamal 'amalan salihan, dia buat amal soleh. Ibnu Katsir kata, macam mana hamba tu nak buat amal soleh kalau tidak Rasul dihantar pada dia tunjuk amal soleh?
Setelah Rasul tunjuk, Rasul wafat. Siapa yang menunjuk amal saleh kepada ummah? Para sahabat. Para sahabat dia. Karena itu kita mengajak ummah ini kerana yarju liqa'a rabbina, kerana kita teringin nak bertemu dengan Allah. Golongan yang selamat mengingkari peraturan dan perundangan-perundangan yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan ajaran Islam. Antum tengok sifat kita macam mana? Sifat kita. Ini perlu kita tahu, ikhwan. Saya ulang yang ke sebelah. Golongan yang selamat mengingkari peraturan dan perundangan-perundangan, undang-undang yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu ajaran Alkitab dan As-Sunnah. Kita bukan lawan orang, dan kita bukan sokong orang. Kita sokong kebenaran. Katalah esok ni ikhwan, sebelum nak kiamat, lembu, rebau, kambing pakat boleh bercakap. Katalah manusia semua pakat cakap tak betul. Tak tahu lembu, kambing mai pada kita. Lembu, kambing kata ikutlah kitab dan sunnah. Agak-agak kita terima dah cakap lembu. Orang kata hampa ni dah gila ke? Cakap lembu hampa ikut. Orang kata kita, hampa ni gila ke? Cakap lembu, kambing hampa ikut. Cakap orang hampa tak ikut. Kita kata tak. Kami ikut kebenaran, bukan ikut lembu. Hampa lembu hampa ikut, orang hampa lawan. Dah, kami tak lawan orang. Kami cuma tak menerima kebatilan. Orang bawa batil, kami tak ikut. Menatang bawa benar, kami ikut. Bukan ikut menatang, ikut kebenaran. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwan, yang ni kita kena faham. Kita banyak ikut puak, kita banyak ikut suku, kita banyak ikut kita punya kabilah-kabilah. Kita bukan ikut kebenaran. Sehingga kan kita punya dilema hari ini, kalau kebenaran ada di pihak orang lain, kita tak mau ikut. Kita akan cari alasan untuk membatalkan kebenaran dia. Ini salah, ikhwan, ini salah. Ahlussunnah, saya baca lagi sekali, golongan yang mengingkari peraturan dan perundangan yang manusia buat yang bertentangan dengan Islam. Bukan bertentangan dengan kita, bertentangan dengan Islam. Apa kata Imam Syafi'i? Kadang-kadang aku benci dengan satu puak. 10 benda dia aku tak suka, tapi ada satu kebenaran dia bawa, aku katakan dia benar, walaupun hati aku tak suka 10 benda ada kat dia. Itu kebenaran. Itu kebenaran lain. Asabiah itu lain. Pasal itu Nabi kata antu'ina qaumaka ala zulmin. Asabiah itu kamu tahu orang kamu, bangsa kamu, puak kamu, kelompok kamu, klik kamu buat zalim, tapi kamu tolong juga. Itulah asabiah. Kamu tak mengaku kezaliman itu. Kamu tutup. Itu asabiah. Tak boleh. Tak boleh begitu. Kita kebenaran. Macam orang Arab turun ayat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila syu'bah dan kabilah. Dia kata kalaulah kerosakan yang kabilah kita buat, syu'ub itu tahu, kumpulan tu tahu, mampu kita. Nama kita pakat kena tutup. Allah Ta'ala batalkan ucapan mereka dengan ayat macam ni. Allah kata inna akramakum 'indallahi atqakum. Kenapa takut malu? Kenapa kamu takut malu? Tak bolehlah kaum kita tak boleh duduk di bawah. Tak boleh. Kamu nak kaum kamu duduk di atas, sementara kamu simpan kebenaran. Ini bukan daripada puak yang selamat. Puak yang selamat, dia bukan kira siapa duduk di atas, dia kira kebenaran duduk di atas. Subhanallah. Maka Allah katakan lita'arafu, aku mau kamu kenal siapa yang bawa kebenaran. Kerana sesungguhnya di sisi Allah yang mulia adalah yang bertakwa. Yang bertakwa yang mana? Yang mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Itu orang yang bertakwa. Apa Allah perintah kita? Tumbangkan mungkar. Itu perintah Allah. Tegakkan yang ma'ruf. Ya. Sampai Nabi kata Allah laknat Bani Israel kerana apa? Kerana golongan syaraf, golongan yang tinggi, golongan pemerintah buat salah sembunyi. Golongan yang bawah buat salah dipotong tangan. Nabi kata demi Allah, Allah laknat mereka. Lau kana Fatimah binti Muhammad, kalau sekiranya Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri,
Kamu akan saksikan aku potong tangan dia di depan khalayak ramai. Aku tak peduli maruah aku jadi apa. Kenapa? Kebenaran yang duduk di atas. Subhanallah. Patut Nabi tak ucap kalimah ni, ikhwan. Patut Nabi tak ucap. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku harap hampa diam-diam sajalah. Kenapa? Dia anak siapa? Dia anak Rasulullah. Hampa mau nama Rasulullah tercemar? Nabi tak cakap demikian. Fatimah, mungkinkah Fatimah mencuri? Mana boleh Fatimah mencuri? Fatimah Hatim Tai pun tak mencuri. Isteri kepada Ismi Ulam Raja, mati tertelan putih derian. Fatimah Hatim Tai. Ini Fatimah binti Rasulullah. Kalau mencuri, Nabi buat satu contoh tak masuk akal. Tapi kalau jadi, aku tak akan simpan kemungkaran. Aku akan zahirkan kebenaran. Aku tak peduli apa orang nak kata kat aku. Oh, subhanallah. Sangat dahsyat, ikhwan. Ayat ini merentap asabiyah kabilah dan syu'ub tadi ni. Qabail dan syu'ubah tadi, dia rentap buang. Orang Arab tak boleh hidup tanpa asabiyah, ikhwan. Orang Arab dengar ayat ni, pening kepala. Otak ni memusi macam helikopter. Tak boleh fikir. Sampai datang kepada Rasulullah, macam mana kami nak buat? Macam mana kami nak buat? Nabi kata, bila Islam datang, jahiliah dikuburkan. Jahiliah dikuburkan. Islam datang, jahiliah dikuburkan. Terimalah ayat ini. Jadilah orang Islam. Atu'allimunallaha dinakum. Adakah kamu nak ajar Allah tentang ajaran-ajaran agama dia? Adakah kamu nak ajar Allah tentang ajaran agama dia? Tak. Kamu tak boleh ajar Allah. Allah hanya ajar kamu. Sama ada kamu terima ajaran ini ataupun kamu tinggal ajaran ini. Dikatakan, inna dina indallahi al-Islam. Di sisi Allah cuma ada Islam. Inilah prinsip-prinsip dari ikhwan. Subhanallah. Golongan yang selamat mengajak manusia berhukum kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Allah Maha mengetahui sesuatu lebih baik bagi mereka. Hukum-hukumnya abadi sepanjang masa, cocok, relevan bagi penghuni bumi sepanjang zaman. Sungguh sebab kesesaraan dunia, kemerosotan dan kemundurannya, khususnya dunia Islam, adalah kerana mereka meninggalkan hukum-hukum kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Islam tidak akan jaya kecuali dengan kembali kepada ajaran-ajaran Islam, baik secara peribadi, kelompok maupun secara pemerintahan. Subhanallah. Ini Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita kembali kepada Alkitab dan Sunnah sama ada dalam bentuk peribadi, ikhwan. Peribadi. Perubahan peribadi. Perubahan peribadi. Kita amallah Islam. Apa yang boleh kita amal? Bagi salam, senyum ke orang, baik sangka, cakap baik-baik, tolong-menolong antara kita. Ini cara peribadi. Ini tak memerlukan sebuah negara. Kita duduk dalam gua pun boleh buat. Kita duduk dalam bumbung market pun boleh buat. Kita boleh buat. Kawan mencari ikan pelata, kita berniaga di market tak ada ikan pelata, kita kata mungkin kawan sebelah ada pelata. Pergi tengok. Kita tak monopoli ikan. Saya pun tak ada, takkan kat dia nak ada. Tak, kita tak monopoli ikan. Boleh buat cara peribadi, boleh buat. Boleh buat, ikhwan. Baik cara apa? Baik cara kelompok. Kita ada jemaah-jemaah yang kecil. Kita ada persatuan-persatuan, NGO. Kita boleh amalkan Islam. Boleh amal. Ta'awun. Quran dah bagi satu ta'arif yang sangat dahsyat. Yahudi terkejut ayat ni turun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Orang kafir zaman Nabi buat baik, dia tak ada batas. Hatta kalau Arab baru masuk ke Madinah, dia tengok kawan tu bawa terhoyong hayang satu raga ke punya Arab, dia pergi tolong angkat juga. Pada dia janji aku buat baik. Tak ada batas. Tak ada batas. Hatta kalau kawan tu keluar hambat orang nak bunuh, dia nampak kawan tu lari ke mana, dia tunjuk jalan. Dia kata dia tu lari celah pokok tu. Dia abang. Tapi bila ayat ni turun, terbeliak biji mata orang Arab. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kamu nak tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa. Al-birri wat taqwa. Bir, bar, sama. Apa dia? Hamparan yang luas.
Darat dia katakan bar, hamparannya luas. Begitu bir, kebaikan itu terhampak macam mana tanah yang terhampak. Asal dia benda baik, tak bercanggah dengan kitab dan sunnah, kamu tolong. Wa taqwa, dan taqwa. Dia abad yang umum, dia abad yang khusus. Dua-dua kamu tolong. Lepas tu dia bagi pedoman, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong pada permusuhan, kepada dosa dan permusuhan. Terkejut orang Arab. Baru dia tahu kalau orang main nak bunuh orang, main tanya itu ism, dosa, tak boleh tolong. Buat tak tahu permusuhan, mengapi-apikan dua kaum, bagi berkelahi, Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Jangan mengapi-apikan bangsa sampai berkelahi, tak boleh. Tak boleh. Satu bangsa kafir buat jahat, kita tak boleh borong semua kafir jahat, tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Manusia daripada keturunan Adam dibekalkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dibekalkan fujur, disebut fujur dulu, baru disebut taqwa. Manusia lalu dunianya jahat dulu, baru baik. Baru baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflah wa qad khaba man dassaha. Yang celaka, yang tak guna, yang binasa, orang yang terima kejahatan, dia hidup dengan kejahatan. Wa qad khaba man dassaha. Dia guna wa qad khaba man dassaha. Satu bahasa nakirah, tak mengira kaum dan bangsa. Pasal itu agama tak bagi satu orang buat jahat, hukum yang jahat, hukum yang jahat. Jangan hukum yang tak buat lagi. Tak boleh, agama tak bagi. Pasal apa? Dia adalah wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. 'Alal itsmi wal 'udwan. Yahudi sendiri Quran bahagi pada dua. Yahudi yang Quran kata lan tarda anka yahud walal nasara hatta tattabi'a millatahum, itu satu Yahudi. Dan Yahudi yang kedua diberi dalam surah An-Nisa, iaitu kalau kau beri sepikul emas, dia kembalikan balik sepikul emas. Satu pun dia tak ambil, dia tak khianat. Quran kata Yahudi lagu ni dia lebih hampir pada kebenaran. Itu dia bahasa Quran. Pasal itu ikhwatul iman, Islam macam tu, tak bagi. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Islam tak bagi. Tak bagi. Subhanallah. Yang baik-baiklah, yang jahat-jahatlah. Kekafiran dia Allah Taala akan hitung di hari akhirat nanti. Allah Taala akan kumpul di hari akhirat nanti. Tapi kebaikan dia mesti kita akui sebagai kebaikan. Lepas itu Syekh Sabit menulis kitab yang bernama Islamuna, membahas ayat boleh tak boleh kita bagi salam pada orang kafir. Syekh Sabit bahas. Kata Syekh Sabit, kita tak boleh bagi salam ni pada Yahudi dan Nasara yang Quran telah sifatkan mereka sebagai musuh kita. Tapi kalau Yahudi yang amanah, dia bagi salam pada kita, kita jawab wa'alaikum, cukuplah. Tapi bagi orang-orang kafir lain daripada Yahudi yang mereka ni tak tunjuk engkar mereka dengan kita boleh mula bagi salam ke mereka dan kita boleh jawab salam mereka. Kalau mereka bagi pendek, kita jawab panjang. Mereka bagi panjang sikit, kita jawab seluruhnya. Subhanallah. Syekh Sabit bahas macam tu dalam kitab dia Islamuna. Karena itu ikhwatul iman, yang benarnya adalah ajaran Islam. Yang benarnya adalah ajaran Islam, bukan pandangan kita, bukan pemikiran kita. Pemikiran kita kolot. Sampailah kepada secara pemerintahan, ya, kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Kita kena ikut. Dan antum tengok bahasa dia pegang tadi, saya tengok tadi, sungguh dia kata sebab kesengsaraan dunia, kemerosotan, kemunduran, khususnya dunia Islam, adalah kerana mereka meninggalkan hukum-hukum kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah, sama ada pribadi, kelompok ataupun kerajaan yang memerintah. Kita nak kata apa negara kita? Makmur, maju. Setuju tak kita kata 52 tahun kita belum berpuas hati dengan pencapaian komitmen i'tisam kepada kitab dan sunnah. 50 tahun tak patut macam ni. Sepatutnya satu daripada hudud telah berjalan. Bukan semua, satu. Itu macam yang bukan buat pula. Tak boleh kata langsung. Baiklah, teruskan baca. Sebagai realisasi firman Allah Ta'ala,
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Antum tengok selalu kita baca ayat ni kita hurai ke mana? Hari ni dia hurai ke mana? Allah Taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kita punya hurai ke mana? Mungkin tak salahlah. Mungkin secara zahir ayat kita kata kalau kita tak keluar pergi kerja ke manalah Tuhan nak ubah hidup kita. Ada betul? Banyak betul. Kan kita ubah lagu tu. Oh, hari ni kita baca lagi satu tafsiran. Dia kata innallaha, sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin. Allah tak akan ubah apa yang ada pada kaum. Apa yang ada pada kaum, ketentuan Allah, syariat Allah, Allah tak akan ubah pada mana-mana kaum. Allah dah kata dah, ini tak boleh, ini boleh. Allah tak akan ubah. Sampai mereka lah ubah diri mereka ikut ketentuan yang tidak akan Allah ubah. Subhanallah ikhwan. Subhanallah. Ketentuan dia apa? Kekuatan ummah ada pada akidah. Itu ketentuan Allah. Allah tidak akan ubah ayat ini pada mana-mana kaum. Kaum itulah yang kena berubah untuk ayat ini. Dialah yang kena tinggal benda lain. Kembali mencari akidah. Kembali mencari tauhid. Allah akan ubah hidup. Subhanallah. Allah akan bagi kejayaan pada dia macam Allah bagi kejayaan pada umat-umat dulu. Subhanallah. Ada satu sahabat tanya saya, kata Ustaz, kadang-kadang dia tanya pun kita susah nak jawab. Tuhan ni dia dah tahu dah semua kan. Awak dia buat lagu ni juga. Dahsyat bahasa. Soalan tu kira TKO. Nak Tuhan dia tahu dah semua. Nak dia duk buat lagu ni buat apa? Dia sama ada buah penampak terus kat dia, ataupun kita jawab elok-elok. Antara dua tu saya tu melengung. Terfikirlah pasal anak dua periksa kan. Saya terfikir. Saya kata macam ni, saya kata sahabat, kalau sahabat pergi bersembang dengan cikgu sekolah, satu kelas ada berapa orang? 30 orang. Satu kelas ada 30 orang kan, sembang. Dalam 30 orang cikgu mengajar. Cikgu ni kalau dia tak buat periksa pun, dia boleh tunjuk dengan jari siapa bakal nombor 1, siapa bakal nombor 2. Cikgu dia ajak mereka setahun. Dalam setahun tu periksa 3 kali. Jadi kalau tak periksa pun guru besar tanya, cikgu siapa yang layak kita bagi nombor 1? Cikgu dia duk ajak hari-hari, dia tahu otak mana yang otak-otak, otak mana yang otak udang, otak mana yang kepala otak. Cikgu tahu. Tapi pengetahuan tu cikgu seorang je tahu. Pengetahuan tu cikgu seorang je tahu. Bila cikgu buat periksa, dia nak kongsi pengetahuan dia dengan semua orang. Betul tak apa aku kata? Betul tak kawan ni aku kata dapat nombor 1? Tengok betul ya? Betul tak kawan ni aku kata nombor 1 juga tapi dari bawah? Betul tak? Betul ya? Pasal aku duk mengajar mereka, aku tahu tiba-tiba ada murid tu dapat nombor 1, cikgu golek kepala. Cikgu kata, hang macam mana dapat nombor 1? Patut hang 1 pun tak dapat. Dia kata, saya belajar betul. Cikgu kata, lagu ni punya otak mana boleh belajar. Tuhan pun macam tu, ikhwan. Ilmu yang dia ada, dia tahu hamba mana baik, hamba mana jahat. Tapi dia uji, dia nak bagi tahu pada hamba dia apa yang dia tahu. Yang dia tahu seorang-seorang tu, dia hukum, hang ni terus masuk neraka. Hamba tak puas hati. Kalau cikgu kata, ni kawan ni tak payah periksa, terus nombor 1. Oh, mana boleh cikgu? Cikgu pilih kasih. Cikgu, macam-macam. Maka cikgu kata lah, kita buat periksa untuk buktikan apa yang aku kata betul. Tapi tak periksa pun aku tahu dah. Allah uji kita lagi itulah ikhwan. Tuhan tengok muka hamba ni, Tuhan tahu dah. Dia ni perangai lagu mana, hati perut lagu mana, tapi dia uji. Pasal apa dia uji? Untuk kongsi apa yang dia tahu dengan kita. Hamba tak tahu lagi tentang diri hamba. Mari kita kongsi. Dia tak terus buat neraka, buat syurga. Tak tahu dia kata, pih semua masuk neraka, semua masuk syurga. Wahai dia boleh buat, dia tak buat. Kalau dia buat lagu tu, dia tak kongsi apa yang dia tahu dengan orang.
Maka Tuhan kongsi. Tuhan kongsi. Kena kongsi, kena nak bagi kita tahu. Baru kita puas hati. Kalau masuk neraka pun masuk neraka tahu dah sebab apa gagal. Pasal apa gagal. Dan sepanjang kita hidup ikhatul iman, tengok satu ayat Allah Ta'ala firmankan dalam Quran. Allah kata walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Walaqad. Kalau buang waw baca laqad. Lam tu satu taukid, qad tu satu lagi taukid. Karramna. Dia tak kata akramna, karramna. Sesungguh-sungguhnya jangan main-main. Allah Ta'ala kata aku dah muliakan anak cucu Adam. Bila kata anak cucu Adam, ikhwan, semua di atas nama manusia, tu saya kira bangsa apa, semua anak cucu Adam. Dan Allah cerita macam mana bapa kita Adam kena tipu dengan iblis, tersungkok. Cerita A sampai Z. Pecah turun ke bumi jadi apa? Cerita A sampai Z. Lepas dia cerita semua ni, baru dia bagi ujian. Lepas tu dia habaq siapa nanti kacau, orang tu nanti kacau. Lepas tu kalau kena kacau nak buat macam mana, nak pegang lagu mana, nak minta tolong, semua dia habaq. Baru dia uji. Setelah manusia tak ikut tu semua, dia gagal. Sememangnya kegagalan tu dia yang buat sendiri. Dia yang mencari jalan yang gagal. Maka Allah tak akan ubah apa-apa. Hukum hakam dia, ketentuan dia, takdir dia, dia tak akan ubah. Dia tak ubah. Nak dapat hidayah, kena ikut Quran dan Sunnah, dia tak akan ubah. Dia tak akan ubah. Nak aman, nak selamat, nak sejahtera, dia tak akan ubah. Melainkan kamulah ubah. Kamulah percaya balik apa yang kamu tak percaya. Kamulah main balik apa yang kamu tak main. Pasal itu ada ayat yang sangat dahsyat. Allah kata nakalam minallah wallahu azizul hakim. Lepas ayat apa? Ayat potong tangan tak silap kan? Nakalam minallah. Kamu potong tangan, nakalam minallah. Nakalam dalam kamus dia kata nakalam minallah ay qu'udu minallah. Allah yang akan halang, Allah yang akan cegah, Allah yang akan pastikan apa yang kamu buat itu mendapat pertolongan daripada Allah. Ini dia kata. Tapi kita dapat ayat ni, kita duk beritahu macam itulah. Macam itulah kan, kita duk beritahu. Kalau tak keluar, tak dapat apa. Kalau tak berbudi pada tanah, mana nak dapat hasil. Lah tanah organik tak berbudi pun keluar hasil. Lah tanah organik. Bukan tanah dulu, tanah organik. Orang tanam padi atas rumah flat lah ni. Bukan tanam padi di bendang, atas rumah flat boleh tanam padi. Rumah flat tanam padi. Jangan main. Sikit hari lagi orang nanti buat rokok tu ayam asap. Orang tak isap dah. Orang akan buat ulaman. Dia ambil rokok, dia rendam garam sikit, dia makan macam kedai mamak rendam bendi tu, dia nanti makan macam tu. Organik, nama dia organik. Subhanallah. Allah tak akan ubah. Kita lah ubah. Untuk tak sesat, kena ikut Quran dan Sunnah. Tak ubah apa-apa dah. Ini nama dia ikhwan, takdir syar'i. Ketentuan yang syarak Allah tak ubah. Allah tak akan ubah apa-apa. Apa yang syarak kata, itulah yang benar. Itulah yang benar. Golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jihad tak boleh tinggal ikhwan. Sorry to say, my brother Muslim. Orang Melayu, dia tak tahu jihad. Maksud orang Melayu tu orang Islam lah. Cakap di Malaysia, bila kata orang Islam tu orang Melayu lah. Mamak ni pasal minoriti. Bila kata mamak, ada India Muslim, kan? Ada macam-macam. Ada apa? Kima. Bukan mamak, kima. Kima kadang-kadang. Mamak kima dengan mamak ni tak sama. Dia apa? Kima. Tak apa. Kima kebanyakan tak sunnah. Kita kena cari yang sunnah. Demikianlah ikhwan. Orang Melayu ni, seingat saya daripada negara ni capai merdeka pada berapa? 31 Ogos 57 sampai hari ini, pelajaran jihad satu pelajaran yang mundur, suram, sama. Kita belajar jihad-jihad yang lain. Kita tak belajar jihad yang Quran kata, uzina lil ladzina yuqatilu bi annahum zulimu. Diizinkan kamu berperang, bunuh-membunuh kerana kamu dizalimi. Kita tak belajar bab tu.
Kerana Amerika kata yang tu keganasan, maka kita tak belajar. Tak belajar. Israel pada tahun 1974, ya begitulah, dia menyerang Jordan. Jordan kena serang dengan Israel. Tentera-tentera Jordan semua keluar. Masa tu ada apa nama, kita dengar apa, Abdullah Azzam yang menulis buku. Dia ni seorang pesyarah di Jordan. Hebat dia ni, Dr. Abdullah Azzam. Bila Israel serang Jordan, tentera-tentera, askar Jordan lawan dengan Israel, lawan, kalah. Israel nak menguasai bumi Jordan, terutama Israel nak masuk sampai ke Mu'tah. Apa jadi masa tu ikhwan? Masa itulah baru pemerintah teringat para ulama, minta nasihat para ulama. Para ulama ada yang kecil manis kena potong kaki. Para ulama masa tu tua-tua, laih, tinggal janggut putih-putih. Nak suruh boleh angkat senapang, angkat 2 minit terlentang tak mangkit-mangkit dah. Punya laih para ulama. Tetapi apa para ulama buat? Memasukkan semangat jihad dalam hati askar-askar Jordan. Dia lemah tapi dia mengajak bab jihad, kelebihan jihad, mati syahid, syurga, bidadari, darah-darahnya yang jatuh itu harum dan wangi di sisi Allah. Bukannya hanya semangat itu membakar tentera-tentera Jordan. Dengan semangat tu orang kampung keluar bagi bantuan dengan senapang patah. Israel lari daripada bumi Jordan tahun 74. Pasal tu Arab ni lebih daripada bangsa lain semangat jihad dia. Semangat jihad. Tapi Arab hari ni mungkin dia terlena, ataupun dia dilena, ataupun dia makan ubat tidur. Apabila ditiup semangat Arab, semangat jihad pada orang Arab, dia bangkit satu dunia. Dia tak payah berkeluar senjata, dia ludah Israel, terkambuh Israel tu, terkambuh dengan ayat ludah Arab ni. Pasal tu Amerika tahu, Amerika pergi ke Azhar, minta pelajaran jihad tidak diajak di Azhar. Minta negara-negara Commonwealth pastikan anak rakyat mereka yang pergi mengaji agama tidak belajar jihad. Belajar jihad yang lain, jihad ekonomi, jihad kemiskinan. Jangan ajak jihad ni, kerana jihad ni adalah teroris. Pasal tu Abu Bakar kata apa dia? Kata Abu Bakar, bila satu kaum meninggalkan jihad, Allah beri pada mereka tempat jihad dengan tempat kehinaan yang tidak akan dapat dipadam melainkan dengan semangat jihad balik. Subhanallah ikhwan. Kita tak ada ikhwan. Kita tak ada. Askar kita tak ditanam jihad, polis kita tak ditanam jihad. Hanya ditanam kerja polis tu pahala besar. Baca hadis palsu lagi besar pahala. Tak payah kerja polis, lagi besar pahala. Zikir golek kepala puasa bulan Rejab, pahala besar. Kalau boleh puasa 3 bulan, bulan Rejab, sebulan penuh bulan Rejab ni, pahala dia macam pahala semua Nabi. Tak payah tu jihad. Puasa 1 hari, masuk 1 Syaban, jadi Nabi dah kita. Jadi Nabi ada mukjizat. Orang pakai naik ferry, kita beli tongkat, terbelah laut perai. Pasal apa? Mukjizat Nabi Musa kita dapat. Subhanallah. Kita tak ajak jihad, tak ajak jihad. Pasal itu kita takut, kita sedih dan kita tak tahu apa. Tengok dia kata ikhwan, jihad adalah wajib bagi setiap Muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuan. Sesuai dengan kekuatan dan kemampuan. Kita baca dalam Quran, Allah kata, tidak salah orang yang buta, orang yang lemah, orang yang tempang, orang yang sakit tak keluar berjihad. Tak salah. Falaisa junaha alaikum. Tidak menjadi dosa, salah pada kamu orang yang haraj, orang yang a'ma, orang yang mustada'afin, wanita, kanak-kanak, mereka tak keluar tak apa. Mereka ni ada keuzuran. Tapi orang yang kuat-kuat, sihat-sihat, jangan cari alasan. Mereka kena berjihad. Mereka mesti mau berjihad. Jihad adalah wajib bagi setiap Muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuan. Jihad dapat dilakukan dengan pertama, jihad dengan lisan dan tulisan, iaitu mengajak umat Islam dan ummah lain agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih, tauhid yang murni dan bersih dari syirik yang ternyata banyak terdapat di negara-negara Islam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan tentang hal yang akan menimpa umat Islam ini. Bangun, ajak orang Islam meninggalkan syirik. Ini satu jihad. Kalau kita mati, mati syahid. Kalau kita mati, mati syahid. Tapi nak mati syahid itulah peperangan. Peperangan. Bukan mati syahid, kita cakap-cakap tak tahu jabatan agama umat. Perasaan nombor 1 penceramah cerah dah. Nanti tinggal orang yang dengar. Bukan kata mati. Dia kata minta sila duduk dalam 2 hari. Nasi bungkus ada, seluar pendek ada, semua ada. Tak payah buat apa, 2 hari duduk situ. Boleh teriak lah. Bukan syahid. Kita tengok kekuatan kita. Kita dah jadi bangli, bangsa. Kita dah jadi satu macam yang mandong. Kita dah jadi. Inilah jihad kita. Jihad dengan lidah. Jihad dengan lidah. Ajak ummah meninggalkan syirik. Meninggalkan syirik. Ajak jangan buat marhaban pun dia maki teruk dah. Dia maki teruk lah. Dia marah bukan main. Macam-macam. Ajak tu usah buat marhaban. Ajak tu je, bukan ajak apa pun. Ajak kata Nur Muhammad ni tak betul. Marah bukan main. Marah bukan main. Abang kata tahlil tak ada. Oh dahsyat. Sahabat bukan abang tu semua. Sahabat lawan dengan Yahudi, dengan Rom, dengan Parsi. Bertetak-tetak. Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar. Dua-dua tangan dia terpotong dalam Mu'tah. Dia dikatakan tayyar, masuk syurga dengan tayrun, burung. Tayyar, jamak daripada tayrun. Dia akan terbang dalam syurga dengan sayap baru Tuhan bagi kat dia. Abdullah bin Rawaha. Oh jangan cakap. Abdullah bin Rawaha dalam perang Mu'tah. Oh jangan cakap. Zaid bin Harisah, jangan cakap. Kena tikam betul, semua kena tikam belah depan. Semua kena tikam belah depan. Masya-Allah. Semua kena tikam belah depan. Khalid bin Walid yang bercita-cita nak mati di jihad tapi tak dapat mati di jihad. Depa bagi mandi mayat dia. Depa tengok badan dia daripada bawah biji halkum sampai ke pusat, tak ada yang badan dia rata semua. Semuanya ada bekas tikaman. Semuanya ada bekas tikaman. Tu tak mati syahid tu dia mati hati-hati biasa. Tapi badan dia macam tu. Kita kalau orang bagi mandi mayat kita, perut kita sama dengan nasi lemak. Sama dengan haduk lipat nasi ganda. Sama. Bukan ada lubang-lubang. Yang ada cuma lubang pusat. Lubang pusat. Hak ni tukang mandi mayat duk heran dia. Allah. Macam nasi lemak RM1.50. Semua pakat jadi macam jabatan Pulau Pinang hak tengah. Semua terutama ustaz lah. Pokok semua borak habis. Subhanallah ikhwan. Apa punya jihad kita ni? Ya, bukan senang ikhwan nak bagi jihad, bukan senang. Pemerintah dia kena berani. Kalau pemerintah takut, dia tak boleh. Pemerintah kena ancam dengan musuh, dia takut. Kapiak-kapiak duduk di atas ni, tunggu aja. Depa ni mengaji jihad. Amerika, Britain, semua pakat duk tengok kalau Malaysia mengaji bab jihad. Pemerintah dia kena berani. Pasal itu saya suka bila Imam Mawardi menyatakan pemerintah itu mesti seorang mujtahid. Mujtahid. Ya, betul. Pada saya mujtahid ini bukan makna dia faqih fi din. Tetapi mujtahid ini dia tahu asas-asas agama yang layak ditahu oleh seorang pemerintah. Sehingga kan kalau dia tak ada penasihat, jelas agama yang dia nak bawa. Dia mesti seorang mujtahid. Supaya dia tak terhasut. Kalau dia duk harap nasihat orang, hari penasihat tak ada. Hari penasihat uzur, penasihat ambil cuti tahun, penasihat pergi makan kenduri. Dia duduk sorang-sorang, ketakutan masuk dalam hati dan pemikiran dia. Dia tak boleh buat kerja. Dia akan buat apa yang dia takut. Dia akan rasa ini darurat. Rakyat aku tak boleh mengaji jihad. Nanti kalau mengaji, Amerika serang negara kecil-kecil. Antara mengaji jihad dengan keamanan yang mana lebih penting? Kepala otak dia akan ditipu oleh syaitan. Tapi kalau dia seorang mujtahid, Allah bela dia, Allah jaga dia. Asas-asas agama ada dalam kepala otak dia. Tapi sayang ikhwatul iman, sayang. Mawardi tulis kitab tu lama dulu dah. Kita
tak tengok kitab tu, kita tak ni ahkamus sultaniyah. Nabi pernah bagi ancaman, ikhwan, la taqumu sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-awthan. Hari kiamat tidak akan tiba hinggalah kelompok-kelompok dari umatku mengikut orang-orang musyrikin, dan hingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Hadis yang semakna ada dalam riwayat Imam Muslim. Biang tak ajak akidah tauhid pada anak-anak. Biang. Habis. Tak tahu dah perbezaan agama. Macam Hamka kata masa Belanda masuk ke Indonesia, bapa Hamka kata qul huwallahu ahad, tak dibenarkan tafsir. Pasal apa? Menghina orang Kristian. Dia kata Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Dia kata Tuhan anak, Tuhan mak, Tuhan itu, Tuhan ini. Maka qul huwallahu itu menghina orang Kristian. Maka Belanda tak benarkan orang Islam tafsir surah qul huwallahu ahad. Maka anjing-anjing Belanda, kata Hamka, anjing-anjing Belanda yang dirantai dengan rantai emas. Siapa dia? Ulama-ulama, kiai-kiai. Hamka panggil anjing Belanda yang dirantai dengan rantai emas, yang menjulurkan lidahnya. Mereka kata tak apa, Quran masih ada 113 surah. Tak boleh baca satu surah, kita boleh baca 113 lagi. Islam tak kurang, dia kata. Hamka kata sesungguhnya dengan tak boleh terjemah satu surah, bermakna orang Islam telah amal Islam yang paling tak sempurna. Begitu keadaan dari ikhwan iman. Sampai satu tahap agama jadi serupa. Kongsi raya, double celebration. Ini semua dia punya arwah dia. Semua jadi apa dia? National celebration. Perayaan kebangsaan. Kristian ke Waisak Day ke apa ke, semua national celebration. Siapa nak betul benda tu? Kalau yang cakap itu bapa menteri, bapa siapa nak betulkan bapa menteri? Bapa menteri punya bapa pun sudah mangkat. Siapa nak betulkan dia? Kita duduk menyalak di sini, dia dengar ke? Tak dengar. Tok-tok kiai, bapa-bapa mufti diam saja. Double celebration, tak kata apa. Dulu antum ingat dia panggil Dipa Raya. Daripada Deepawali jadi Dipa Raya. Pasal apa? Deepawali dengan Aidilfitri jatuh serentak. Hak Deepawali punya duk cucuk lah, tunjuk iklan kan, nak cucuk pelita semua. Depa nak makan, depa punya makanan tu. Tiba-tiba dalam iklan tu orang India tu kata jangan makan lagi, tunggu azan. Pasal orang Islam duk puasa, kena hormat. Lepas tu Aidilfitri dengan Deepawali muncullah Dipa Raya. Tak salah, tak kata apa. Tak ada seorang mufti kata apa dalam surah khabar. Tak kata apa tak kata. Sunyi, tak kata apa. Dipa Raya. Lepas tu kongsi raya. Kongsi balik pulau tak cukup lagi. Raya pun nak kongsi. Lepas tu double celebration. Lepas tu jadi national celebration. Habis. Menteri-menteri orang Islam kena hadir majlis-majlis macam tu. Siapa tak kata apa? Tak boleh kata apa. Kalau kata dianggap usik negara, dianggap usik kemajuan, usik ketenteraman. Salah. Sampai satu tahap Nabi kata apa? Jangan biar ajaran ni, nanti orang Islam akan menyembah berhala. Tapi dia tak akan kata dia sembah berhala. Maka perlu jihad tauhid nama dia, jihad akidah nama dia. Dan jihad ini jihadnya akbar, ikhwan. Sampai peringkat boleh mati ke tali gantung seperti Ibnu Taimiyah melalui perkara itu. Imam Ahmad melalui perkara itu. Jangan main-main. Kedua, jihad dengan harta, iaitu meninfak harta untuk penyebaran dan perluasan ajaran Islam, mencetak buku-buku dakwah yang mengajak ke jalan yang benar, memberikan santunan kepada umat Islam yang masih lemah iman agar tetap memeluk agama Islam, memproduksi dan membeli senjata-senjata dan peralatan perang. Dahsyatlah. Kita kena itu dah. Ulang lagi sekali. Memproduksi dan membeli senjata-senjata dan peralatan perang. Kita kena beli senjata, simpan.
Ui, bahaya ni. Ni bahaya ni. Kalau polis dengar mampu kita malam ni. Tetapi itulah ikhwan. Kuda-kuda yang boleh berlari. Segala senjata-senjata. Orang Islam kena pandai main panah. Pedang. Orang Melayu dulu pandai main apa? Main potong. Orang Melayu dulu kan? Abang Karim ada ingat tu ya? Main potong. Main potong ni main pakau, main judi. Main belangkas. Syah main potong. Aku potong hang potong aku. Main potong. Bagi lekok diamond sepik ke lawang. Masa tu dahsyat orang Melayu. Boleh pukul orang, boleh ambil botol arak katok kepala orang. Tak, hatu semua tak boleh main. Dia kena main apa dia? Orang Islam kena pandai main senjata. Ya, main senjata. Saya pergi Thailand dengan Pak Long lah. Pak Long dah nak pergi atas bukit tu. Nak pergi ambil tarekat atas bukit. Pak Long khalifah tarekat. Nak ngaji boleh ada. Jangan main-main. Nampak dia senang je. Jalan bukan cala orang ni. Kami pergi satu van. Naik Sarina. Lepas tu nak naik bukit je tak boleh. Tukar pula naik apa? Yang tayar boleh pusing 4-4 dah kan. Sampai atas bukit. Bukit menjuram. Tak boleh naik juga. Hujan turun. Kena jalan kaki. Gelap gulita. Apa satu hama lalu tak nampak. Tanah bukit, atas bukit. Bukit Jala tu. Tak tahu adalah rumah buat daripada buluh. Seronok jumpa rumah tu naik. Sekali saya naik rumah tu. Satu rumah. Semua revolver di poket. Revolver ni besar-besar. Bukan kata tengok orang menembak. Tengok revolver. Hilang. Ayak dalam badan ni kering terus. Oh ya Allah. Tambah duk naik tu pukul 2 pagi, 3 pagi. Depa kata bukit ni ada rimau. Allah Akbar. Tanya Pak Long. Turun balik. Naik atas bukit, nak pergi mengaji tarekat. Dapatlah seorang satu tarekat. Bawa balik mai. Kata bila mengaji sunnah kata tak boleh, buang pula. Oh subhanallah. Kita pibuh minyak daripada kawan kita bayar duit sampai kawan mepam. Revolver selit di pinggang. Pekan macam pegang cowboy. Cuma tak ada jual labu dengan jual labi je. Lagi semua ada. Asyik aku mimpi je kau main. Asyik aku mimpi je kau main. Dahsyat dengan main. Bayang. Katalah kita ni. Orang tua-tua dulu adalah silat. Silat pulut. Silat pun pulut. Tua kena kecil manis. Pulut terlebih. Kena kecil manis. Bila tua tak boleh nak lawan. Pergi mengaji pula silat apa ke. Kena buka gelanggang. Potong ayam. Apa dia panggil? Cekak ke apa ke? Tengok syirik pula. Mai pula Nasruha. Ada 17 jurus. Orang katok buah keras dengan martun tak pecah. Dia ambil jurus letak dengan tapak kaki relai. Dengan buah, dengan biji buah relai. Tengok tak boleh. Rubai kawan dengan jin tanah. Nasruha ni kawan dengan jin tanah. Kan? Mambang. Semua kawan dengan mambang. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Tu nak belajar apa? Rupanya last sekali kena belajar senjata. Kena belajar senjata. Kena reti main pedang. Kena reti tembak menembak. Lepas ni kita pakai kena pergi tasik pedu. Kita belajar menembak. Belajar kita kepakaran menembak ada. Kepakaran tu ada. Nak aim semua ada. Cuma nak pergi belajar menembak dia. Nak pergi belajar nak pegang peluru betul. Lalu peluru getah. Ni nak pegang peluru betul. Nak aim, nak tembak. Itu kena belajar. Kena. Jadi polis-polis, askar-askar mereka dah selesai dah bab ni. Mereka dah selesai dah. Tinggal kita orang awam. Tapi individu orang Islam kena. Membeli senjata-senjata dan peralatan perang. Ya, kena. Kena boleh bawa atas kebal. Kena boleh bawa. Kita ada bawa Viva saja. Rancang kebal tak pernah bawa motor je. Kan? Kena belajar kereta kebal. Membekal kepada para mujahidin, baik berupa makan, pakaian, keperluan lain yang diperlukan. Kita kena support mujahidin. Ini saya abang
Kalau pihak berkuasa dengarlah kita cakap malam ni, kita boleh kena reman mandatory 3, 2, 4, gantung sampai mati. Pasal apa? Membekas senjata. Tak boleh. Negara Islam kena ada benda ni. Ketika askar kurang, rakyat kena bangun membantu. Ini kefarduan. Ini disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsir dia ketika membahas suratul Nisa. Tetap Allah kata, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kamu tak berjuang berperang pada jalan Allah? Wal mustada'afina minar rijal wal wildan. Orang tua-tua, orang lemah, budak-budak, kanak-kanak ditindas. Apa yang menghalang kamu? Apa yang menghalang kamu untuk berjuang di jalan Allah? Qurtubi memberi tafsiran yang panjang bagaimana fardu ain dan fardu kifayah berjihad di jalan Allah dengan senjata. Hatta jiran yang dekat dengan negara Islam dizalimi, sebahagian daripada orang Islam kena keluar memberi bantuan pakaian, keuangan, kena rawat kesihatan mereka. Kalau diperlukan tenaga dan kita kena pi. Qurtubi membahas dengan panjang lebar dalam surah An-Nisa. Jihad yang ketiga, jihad dengan jiwa, iaitu bertempur dan ikut berpartisipasi di medan peperangan. Yang ini jihad dengan jiwa, bawa badan kita pi untuk kemenangan Islam dan agar kalimah la ilaha illallah tetap jaya sedang kalimah orang kafir menjadi hina. Oh dahsyat. Pasalnya kita boleh baca lah. Lambat tu. Nak pi lambat. Nak pi dah. Bukan saya tak mau pi. Tak dapat cuti. Ayat tu nanti mana? Cuti tu nak habis. Kita kata cuti tu nak habis, ambil MC. MC pun habis. Tak apa kalau MC habis kita pi juga. Tak boleh lah. Nanti gaji tak jalan. Macam tu ikhwan. Dahsyat. Dalam hubungannya dengan ketiga perincian jihad di atas, jihad dengan jiwa ada kena mengena jihad dengan harta, ada kena mengena jihad dengan lisan. Nabi SAW bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrikin itu dengan harta, jiwa dan lisanmu. Hadis riwayat Abi Daud, hadis sahih. Kita ada 3 jenis jihad ikhwan. Lidah, tulisan, jihad dengan harta dan jihad dengan jiwa. Jihad hawa nafsu ni semua duduk pada peringkat yang tak tahu nombor berapa. Tapi yang tu duduk nombor 1 kat kita. Jihad lawan hawa nafsu. Jadi duduk lawan hawa nafsu. Duduk lawan hawa nafsu. Sebenarnya lawan hawa nafsu tu lah ikut hawa nafsu. Lawan hawa nafsu tu lah ikut hawa nafsu. Kita dah ada jalan dah. Jalan Quran Allah tak ubah dah jalan dia. Kita yang kena ubah. Orang bang nak jihad apa habis semayang. Ni nak pi ke tak pi? Nak pi ke tak pi? Tak ada, tu lah ikut hawa nafsu. Mana boleh macam tu? Kata dia, adapun hukum jihad di jalan Allah adalah sebagai berikut. Tadi jenis jihad, la hukum berjihad. Pertama, fardu ain, berupa perlawanan terhadap musuh-musuh yang melakukan apa nama? Agresi ke beberapa negara Islam wajib dihalau. Yang pertama, ikhwatul iman, musuh masuk ke medan sempadan, kita kena keluar bertahan. Keluar dengan semangat jihad, bukan semangat pahlawan, semangat jihad. Bila kita jihad, kita pahlawan. Kalau kita pahlawan, belum tentu kita mujahid. Nabi Allah Musa keluar dengan semangat bangsa, nak membebaskan Bani Israel. Sampai tengah jalan Allah bagi wahyu, maka bertembunglah ajaran akidah dengan semangat membela bangsa. Dia tak boleh bela bangsa saja. Kemungkinan bangsa kita ditindas, kemungkinan bangsa kita menindas. Tapi kita kena sesuaikan dengan maksud akidah. Yahudi misalnya yang merampas tanah umat Islam di Palestin, maka umat Islam yang memiliki kemampuan dan kekuatan, jika berpangku tangan ikut berdosa sebelum mengusir orang Yahudi terkutuk di wilayah Palestina. Itu dia. Itu yang dekatlah. Tapi alhamdulillah dalam bab ni Malaysia di antara negara yang cepat. Sama ada parti kerajaan ataupun parti pembangkang cepat. Kedua-duanya cepat memberi bantuan, sampai ziarah, sampai masuk di tempat itu memberi bantuan, bagi semangat. Ini sesuatu yang kita sangat puji. Sangat puji. Dulu
masa Israel ke attack yang apa nama Palestin, Malaysia juga, Malaysia buat bantah Israel, bantah di stadium tapi dengan konsert. 24 ribu orang mai tapi konsert nyanyi, bantah Israel nyanyi, Israel gelak. Israel gelak, Israel bagi satu lagu dia pun menyanyi. Tapi alhamdulillah kebelakangan ni kita tengok sampai orang besar-besar kita masuk sampai ke Palestin bagi bantuan. Oh alhamdulillah, NGO dari Malaysia bukan sikit yang sekarang pergi ke sana buka Mahat Hafiz, buka balik sekolah dengan duit derma rakyat Malaysia, nak buka balik Mahat Hafiz di Palestin, tak peduli Israel nak kata apa. Alhamdulillah, ini satu benda yang baik. Baik kita mesti kata baik, salah kita mesti kata salah, walaupun dia kerajaan. Sajalah sikitlah, jangan buat muka. Baik. Kalau kita mampu, kita peluk cubuh, dia kata berdosa. Mereka harus upaya mengembalikan Masjidil Aqsa di pangkuan umat Islam dengan kemampuan yang ada, baik dengan harta maupun jiwa. Subhanallah, ini fardu ain, ini jihad fardu ain. Orang Islam tak boleh biar negara dia kena jajah, dia kena bangun. Setiap orang Islam duduk negara orang Islam, dia tak boleh bagi negara yang tergadai. Tak boleh sekali-kali. Tak boleh. Kita tak boleh kata tu kerja polis, tak boleh kata tu kerja askar. Kalau kita dijajah, kita kena tanya apa yang kita kena buat. Tentulah kita rakyat ikut prosedur. Polis kata apa, askar kata apa, agung kata apa, kita kena dengar. Tapi kita tak boleh peluk tubuh, ini kerja mereka. Ketika negara ini dilanda dengan tentera musuh, setiap kepala dan hidung orang Islam wajib mempertahankan. Wajib pertahankan dengan cara sunnah, dengan cara Rasulullah. Ini satu. Dua, fardu kifayah. Jika sebahagian umat Islam telah ada yang melakukannya, maka sebahagian yang lain kewajipannya menjadi gugur, seperti mendakwah, mengembangkan misi Islam di negara-negara lain, hingga berlaku hukum hakam Islam di segenap penjuru dunia. Ini fardu kifayah. Apa dia? Bidang yang tak semua orang miliki. Nak cakap, nak menulis. Menulis bukan semua orang boleh. Orang tu mengaji sampai master, sampai PhD, dia mengaji satu bidang akidah, bagi dia cakaplah bidang tu. Kita tak payah tambah dah. Itu kewajipan dia, bukan kewajipan kita. Kita tahu benda asas, kita hanya bercakap dalam bidang kita sahaja. Kita dakwah dalam bidang kita. Kita tak mungkin dakwah dalam bidang orang. Kita tak ada pengajian khusus dalam bidang akidah, prinsip-prinsip ahli sunnah. Kita tahu Syiah tak betul. Kita nak tunjuk dia tak betul tak mana, kita tak tahu. Siapa boleh tunjuk? Ni kawan yang PhD. Macam baru ni ustaz yang mai kat kita kan, Ustaz Muhammad Hafiz. Apa dia? Bashir, Ustaz Muhammad Hafiz Abdul Bashir. Dia buat PhD, dia punya PhD di Riyadh, di Universiti King Saud di Riyadh. Baru ni dia mai ziarah kita di Batu Ilmi. Bidang dia tu bidang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lepas tu dalam bidang dia itu, dia punya di antara bab-bab bidang akidah dia tentang Syiah. Saya dengan dia pergi ziarah kubur Syiah Daud Bohra yang ada dekat Perak Road tu. Kita tengok dia bubuhkan perkuburan persendirian Daud Bohra. Dia tulis situ. Kita pun tak perasan. Dekat lampu stor Perak Road tu, warna putih tu kan, masuk dalam tengok Daud, ni tu Syiah Daud Bohra. Kita pergi tengok kubur dia macam mana. Dia ada kat Perak Road. Oh dahsyat. Kubur dia besar kubur dia. Yang Nabi larang tu dia ada di Daud Bohra tu, di jalan Perak Road. Kita tak boleh buat lagi perkuburan sunnah. Tak boleh Jabatan Agama turun 1 trilion. Ni apa ni, pecah belah tu amat tak cukup lagi kan? Kita nak susun tanah kubur ikut sunnah macam baket. Tak bagi. Ini satu penyakit lah orang kerja tempat macam ni. Apa masalah dia buat? Kita nak susun, minta satu tanah kosong, gazet kubur, mai kita nak susun. Nak tunjuk tanah macam mana. Kuala Lumpur boleh buat, sebahagian tempat di Kuala Lumpur. Antum pergi ziarah kubur raja-raja, dia punya kubur cantik. Bahkan raja yang tak mati lagi dah ada lak dah siap dah. Raja yang tak mati lagi, kubur dia dah ada siap dah. Saya pergi dekat tu, dekat Masjid Shah Alam tu.
Masa tu pergi ziarah kubur Datuk Isa Haji Baharul. Dia di kubur di raja dia di tanah. Kubur raja jangan cakap lah dengan kemah, dengan bid'ah, dalalah semua ada situ. Ni raja, keluarga raja tak mati, dah ada siap dah, dah korek siap dah tutup dah dengan mamar. Esok dia mati buka tu lepas masuk dah. Dah ada siap dah. Cantik. Jadi kita nak lalu pun tak payah pergi kubur. Dia ada lorong ke sini, cantik. Awak buat kat kubur raja saja, kubur rakyat tak buat lagu tu. Hukum hakam ni untuk raja dan rakyat. Kita kata banyak sangat. Banyak sangat. Padang Goh lagi banyak. 36 lubang. 36 lubang Padang Goh. Hak paling kecil 9 lubang. Tu kira Padang Goh kecil. Hak 9 lubang tu, kalau kita berjalan Isyak Okor, mau 40 batang. Tu pun tak jumpa start dia. Ni 36 lubang. Bayang mana? Bayang besar mana? Takkan minggah semua tu tak arwah ke? Bagilah satu tanah kubur. Jerat Cina lagi luas daripada kubur Tok Ahmad. Cina boleh susun elok je. Orang Melayu tak boleh susun kubur dia. Pasal apa? Dengan keramat lah, dengan macam-macam, dengan batu nisan lah, dengan nak buat tu, nak buat ni lah. Penjaga kubur pun satu macam, kawan yang turun masuk kubur pun satu macam. Antum, ini saya katakan, dosa ni semua ustaz-ustaz kena tanggung. Pasal apa? Bila jadi mati, siapa yang patut turun dalam liang lahat sambut orang? Hak balut ganja ke? Ataupun yang isap gam ke? Ustaz lah, dia tahu hukum hakam. Masa mak saya mati, saya turun masuk dalam tu, saya halau dia keluar, dia nak remuk saya. Halau orang. Dia kata, halau orang. Saya kata, mak aku punya pasal. Halau orang. Ya, dia tak tahu. Kita tahu, kita lah turun. Sambut macam mana? Tapi tak, ustaz nak baca talqin lah. Ustaz buat benda yang tak buat tak apa. Baca talqin ni tak baca pun tak buat. Tapi buat turun mayat, adab ke arah kiblat, siapa tak? Bid'ah kalau ustaz turun dia tak buat. Ni kutip apa? Bata-bata punya duk main ni. Kumpul besar-besar, aiskrim Magnolia duk bagi seorang satu. Baca pula ngongang. Baca satu tu, baca 7 Izazul Zilatil tu. 7 tu, malaikat tak main dah kat dia. Dia kumpul punya nala-nala bagi. Subhanallah. Kalau ustaz buat, tak ada masalah. Harap ke arah kiblat, habis. Kambut Tapi dia pun tak tahu. Masa dia duduk cangkul-cangkul, dia pun pijak tanah. Kadang-kadang dia nak naik lubang kubur, naik ke atas. Dia pijak mayat tu, dia naik ke atas. Lepas tu dia pijak kaki dia atas kubur. Dia nak bagi pedang. Dia nak bagi tanah tu masuk rata. Sedangkan pakai cangkul boleh, pakai skop boleh. Dia tak tahu, ustaz tahu, ustaz duk tengok aja. Sekali ustaz main 4 tikang duk baca marabuka. Sekali lagi dia main jangan takut, jangan gentang. Tahu Sulaiman abang baru ni, gigi dia besar mana, warna dia macam mana, kita duk beritahu jangan takut. Sulaiman abang besar mana, kebiru-biruan. Malaikat tu kebiru-biruan Sulaiman kata. Kita duk kata jangan takut. Boleh tak takut? Kawan dah jadi biru pucat masuk dalam tu. Boleh tak takut? Tapi kalau ustaz buat kerja, tak ada lah benda ni semua. Itu kewajiban, berdosa ustaz ni. Baik, ikhwatul iman. Baik. Barang siapa menghalangi jalan dakwah ini, dia harus diperangi. Siapa yang tak benar kita berdakwah, menghilangkan syirik di atas muka dunia, dia kita perangi hingga dakwah Islam dapat berjalan lancar. Subhanallah, ikhwatul iman. Ini baru kita habis bab yang kedua, iaitu manhaj ataupun jalan golongan yang selamat. Dia beri pada kita sebanyak 12 jalan. 12, kita kata kita berdiri di atas 12 ini. Ini adalah kita punya perjuangan, 12 perjuangan. Lepas ni insya-Allah ikhwan, dia akan bawa pada kita ciri golongan yang selamat yang disebut di dalam hadis Nabi. Ciri golongan yang selamat yang Nabi sebut dalam hadis. Kemudian
Siapakah Taifah Al-Mansurah? Ini satu menarik ikhwan. Nabi menamakan orang yang ikut dia dengan nama Taifah Mansurah, golongan yang dibantu oleh Allah Ta'ala. Pasal apa Allah bantu? Allah bantu kerana mereka di atas kebenaran, bukan di atas asabiyah, di atas kebenaran. Kebenaran bukan ikut orang, kebenaran bermakna ikut Allah dan Rasul. Pasal itu kita tak peduli. Kita la tanzur liman qal. Kita tak tengok siapa bercakap. Walakin yanzur ila ma qal. Tapi kita tengok apa yang dia cakap. Baik, kita tak peduli ya. Kat situ saya buat contoh tadi, hatta lembu, kerbau, kambing pun kalau dia boleh cakap kebenaran, bukan bermakna kita turut dia. Kebenaran itu hak Tuhan. Nabi mula-mula jadi Nabi, hati dia begitu, hati dia begini. Allah kata, Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Muhammad, kebenaran daripada Rabb kamu, kamu jangan ragu. Kamu jangan ragu Muhammad. Subhanallah ikhwan. Kita tak ragu dengan kebenaran. Siapa bawa kebenaran, kita mulia. Nabi dalam hadis Imam Muslim, Nabi membenarkan Yahudi, membenarkan kebenaran yang Yahudi bawa. Dia Yahudi, ya, tapi kerana dia cakap benar, Nabi benarkan. Nabi balik-balik tengok Aisyah jadi muka tergemar, dan Nabi nampak ada dua perempuan bertudung keluar. Nabi tanya siapa dia? Aisyah kata dua wanita Yahudi. Aisyah kata, ya Rasulullah, mereka ni mai kata orang dalam kubur kena siksa. Sebelum Rasulullah tak pernah cakap pun. Rasulullah tak pernah cakap pun pasal kubur ni. Ini dua perempuan Yahudi ni start. Nabi kata apa? Mereka kata, mereka itu kata mayat dalam kubur disiksa dan ada yang mendapat nikmat. Aku tergemam dengar. Kata Aisyah, sejak hari itu aku tengok semua solat Nabi, Nabi baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Sebelum dia bagi salam, dia mesti baca doa ni. Nabi kata apa? Benarlah dua perempuan Yahudi itu. Barulah Nabi cerita bagaimana siksa kubur, bagaimana nikmat dalam kubur. Nabi membenarkan kebenaran, bukan membenarkan Yahudi, kebenaran. Orang Yahudi, akidah dia, kepercayaan dia selama-lama Nabi lawan. Nabi suruh ikut Nabi. Tetapi benda benar dia cakap, Nabi akui. Bukan bermakna kita sokong Yahudi, kebenaran. Inilah dinamakan Taifah Mansurah, Taifah Najihah ni. Taifah yang selamat dan ditolong oleh Allah Ta'ala. Pasal apa mereka ditolong? Sikap benar mereka. Sikap benar mereka ini dahsyat. Kadang-kadang musuh cakap benar, macam mana kita nak iya? Tapi sunnah ajak iya. Sunnah ajak iya. Kisah yang kita ulang kan, kata sahabat Nabi, aku benci tengok Yahudi, aku benci tengok Nasara, aku lebih suka tengok khinzir dan kera-kera. Aku lebih suka. Tapi Yahudi ni aku meluat tengok mereka. Tetapi telah turunlah ayat tak membenarkan buat zalim dan kena pulangkan hak mereka. Maka dia kata pada Yahudi, kamu jangan takut, aku akan berlaku adil kepada kamu. Kerana telah turunlah ayat suruh menegakkan keadilan. Oh subhanallah. Inilah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Di mana ada kebenaran, mulut orang, bangsa orang, kelompok orang, puak orang bukan halangan untuk kita membenarkan sekiranya dia cakap benar. Tapi kalau dia cakap tak benar, dari puak kita sendiri pun, keluarga kita, darah kita, suku kita, kutom kita, adik-beradik kita, kita tidak mulia. Orang kata tu adik-beradik hang tu janganlah sampai lagu tu nanti tak. Aku sayang adik-beradik aku. Tapi yang dia cakap salah adalah salah. Yang dia cakap benar adalah benar. Oh dahsyat ikhwan. Susah nak bawa prinsip ni ikhwan. Jiwa kita kacau. InsyaAllah kita akan tengok bagaimana kita dinamakan dengan golongan yang selamat kerana kita di atas al-haq, kebenaran di sisi Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.